ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk menyambung kitab ini yang bernama Syama'ilun Nabiyyi karangan Al-Imam At-Tirmidzi, dan alhamdulillah kita akan sambung majlis yang kedua atau sesi yang kedua. Sesi pada minggu lepas kita ada baca 8 hadis daripada bab yang pertama, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung daripada hadis nombor 8. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام الترمذي أنه قال في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عند باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الثامن قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. نعم يا شيخ. Baik ya, hadis nombor 8 ya. Hadis nombor 8, Hasan bin Ali berkata, aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pak cikku, iaitu dari sebelah ibu, yang bernama Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah adalah orang yang banyak mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat berharap Hind dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku mahu mengenali dan mencontohi baginda. Ini yang dikisahkan oleh Hind. Nah, baik. Okey, hadis yang di sini dia panjang, kita akan membahagi dia kepada beberapa bahagian. Okey, hadis yang di sini yang meriwayatkan sebenarnya Sayyiduna Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, cucu Rasulullah. Walaupun Sayyiduna Al-Hasan ibn Ali sebenarnya dia ada jumpa Rasulullah, tapi hari itu dia macam budak kecil. So dia datang kepada pakciknya. Siapa pakcik itu? Pakcik dia nama dia Hind bin Abi Halah. Ya ke? Macam mana ni? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kenapa Abi Halah di sini? Sebenarnya Hind bin Abi Halah ni anak tiri Rasulullah. Sebab Sayyidatuna Khadijah sebelum dia kahwin Rasulullah, dia ada kahwin 2 orang sebelum Rasulullah. Rasulullah dia sebenarnya suami yang ketiga. So daripada suami yang pertama, dia nama dia Atiq bin Abid al-Makhzumi. Atiq bin Abid al-Makhzumi ni suami yang pertama, dia dapat satu anak perempuan yang bernama Hind. So maknanya nama Hind sebenarnya boleh memakai dia untuk orang lelaki dan boleh memakai dia untuk orang perempuan. Okay, so ni nama dia, nama perempuan itu, anak perempuan itu Hind. Tapi Hind binti Atiq, bukan binti Abi Halah, belum lagi. Okay, lepas tu Atiq itu dia wafat dan dia kahwin orang yang kedua atau suami yang kedua yang bernama Abu Halah. Abu Halah At-Tamimi. Abu Halah dia dapat sebenarnya satu anak sahaja, tapi anak lelaki. Dan dia namakan dengan Hind sama juga. Sebenarnya Sayyidatuna Khadijah, Siti Khadijah, dia ada 2 anak sebelum yang dia dapat Al-Qasim, Zainab, Fatimah, okay, yang daripada Rasulullah. Dua-dua anak itu bernama Hind, tapi satu Hind perempuan dan satu Hind lelaki.
dan daripada dua suami yang berbeza-beza. Okey? Baik. So maknanya ni Hind dia daripada suami yang kedua, tapi tengok kepada adab Sayyidina Al-Hasan, dia panggil dia pak cik. Sebab dia walaupun dia daripada sebelah ibu sahaja, tapi tak apa, dia akan menghormati kepada dia dan dia panggil dia Abu Hala. Okey. Abu Hala, Hind ibnu Abi Hala ni sebenarnya dia duduk sekali dengan Rasulullah daripada mula-mula kahwinan bersama Sayyidatuna Khadijah, dan dia sambung sampai wafat Rasulullah, dan dia wafat selepas Rasulullah. So maknanya apabila dia berhidup atau dia tinggal bersama Rasulullah, dia dah tahu macam mana Rasulullah, sifat dia di dalam rumah, masuk rumah, keluar daripada rumah, atau dia masuk bilik mandi, keluar daripada bilik, semua keadaan Rasulullah dia dah boleh kata dah jadi profesional tentang sifat-sifat Rasulullah. So satu hari Sayyidina Al-Hasan, walaupun dia ada jumpa Rasulullah, ada nampak Rasulullah, ada lihat baginda, tapi dia mahu nak tambah. Itu yang kita panggil dia cara ilmu. Di sini dia kata syai'an ata'allaqu bihi. Satu benda yang dia nak gantungkan hati dengan dia. Bukan dia akan gantung hati dengan satu sifat yang berkait dengan kecantikan atau dengan, tak, dia mahu satu berkaitan atau satu kaitan tentang ilmu. Itu maksudnya. So maknanya di sini dia nak cari ilmu. Okey? Nah. So sekarang kita akan dengar daripada Hind bin Abi Hala apa yang dia menceritakan tentang Rasulullah. Baik. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفقرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang agung dan berwibawa. Wajahnya cerah berseri bagaikan rembulan yang bersinar di malam purnama. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang sangat tinggi. Kepalanya besar. Okey, so maknanya sifat-sifat yang di sini dia kata Rasulullah adalah fakhm. Kalau nak tengok pada Rasulullah daripada kali yang pertama, kita akan rasa hebat ni di dalam hati. Sebenarnya itu fakhman. Tapi apabila kita bermuamalah dengan Rasulullah, sebenarnya dia bukan satu orang yang macam agung atau macam satu orang yang sangat tinggi. Tak, dia orang biasa. Tapi daripada kali yang pertama, kita akan rasa hebat. Dan lagi satu dia kata mufakhaman. So maknanya sahabat Rasulullah mereka macam mentazimkan kepada Rasulullah. Kalau nak tengok kepada wajahnya, wajah baginda, dia macam bercahaya, al-isyraq. Dia kata macam satu bulan yang bernama. Tapi tengok di sini dia tak kata muka Rasulullah dia bercahaya macam matahari. Tak. Kenapa? Sebab matahari panas. Matahari terlalu cahaya. So dia nak mentashbihkan dia dengan dengan bulan. Dan dia kata atwala minal marbu'i wa aqsara. Ini kita dah bagi tahu macam mana tinggingan Rasulullah. Kita kata kalau Rasulullah sebelah orang yang tinggi, kita nampak Rasulullah macam tinggi. Kalau sebelah orang yang pendek, Rasulullah dia macam pendek. Dia macam sesuai di antara dua ni. Tapi sebenarnya Rasulullah dia lagi dekat pada orang yang tinggi. Nah. Dan dekat tentang sifat kepala Rasulullah, dia kata kepala Rasulullah azim, dia macam besar sikit. Kenapa? Sebab badan Rasulullah adalah kuat. So dan tangan Rasulullah macam besar sikit. So masa yang saya bagi tahu, Rasulullah dia adalah marbu' atau rab'ah, dia macam sesuai. Kalau tangan dia besar, maknanya kepala dia besar. Maknanya bahu dia besar. Macam tu. Kita akan mensesuaikan di antara semua anggota-anggota badan Rasulullah. Naam. Qala rajil asy-sya'ri in infaraqat 'aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idza huwa waffarahu. Azhar al-lawni wasi' al-jabini azajj al-hawajib sawabigha fi ghairi qaran
bainahuma 'irqun yadurruhu al-ghadab. Naam. Taib, rambutnya ikal beralun. Apabila rambut bahagian depannya terurai, baginda membuat belahan dua. Sekiranya tidak membelah dua, ujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga, namun tidak melampauinya. Iaitu Rasulullah SAW menjadikan rambutnya sebagai wafrah. Warna kulitnya putih bersinar kemerah-merahan. Dahinya luas, alisnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Di antara dua alisnya ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Okey, jazakumullah khair Ustaz. Okey, di sini dia kata ada beberapa sifat yang penting sebenarnya. Dia bagi tahu sifat tentang rambut Rasulullah. Macam mana dia kata ikal. Dia rajil asy-sya'r, dia macam berombak boleh kata. So Rasulullah diperlukan untuk sikatkan rambut dia. Sebab kalau tinggalkan dia, nanti dia akan jadi berpusing-pusing. Ni satu sifat. Dan dia kata macam mana Rasulullah dia nak bermuamalah dengan dengan rambut. Dia akan tinggalkan dia ke belakang ke, atau dia akan potong dia ke dua bahagian, macam mana? Nanti ada satu bab khas untuk syiar Rasulullah. Tapi di sini dia bagi tahu Rasulullah dia akan buat dia dua bahagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey. Wa illa fala yujawizu sya'rahu. Di sini dia kata rambut Rasulullah selalu Rasulullah dia tak memanjangkan dia sangat. Ya, mungkin dia akan sampai yang panjang bunia sampai bahu, tapi kalau nak tengok majoriti keadaan Rasulullah, biasanya Rasulullah tak sampai, rambut dia tak sampai bahu. So di sini dia kata wafrah. Wafrah itu pendek sampai di sini. Dia tak turun lagi. Mungkin kadang-kadang dia akan turun, tapi majoriti keadaan Rasulullah dia tak sampai bahu. Okey, dan dia kata azharal laun. Ni yang kita bagi tahu sebelum ni. Rasulullah sebenarnya dia putih tapi kemerah-merahan. Atau bersinar dengan merah. Okey, azharal laun wasi'al jabin. Kalau nak tengok kepada dahi Rasulullah, dia macam besar ke atas dan besar sebelah kanan dan sebelah kiri. Lebar dia dan panjangkan dia. Dua-dua. Azajjal hawajib. Okey, macam mana rambut yang ada dekat atas mata Rasulullah. Dia kata azaj. Azaj maksudnya dia macam nipis. Dia bukan panjang. Okey, dia nipis. Dan sawabir. Sawabir maksudnya dia akan mula daripada mula-mula sampai terakhir. So ada beberapa orang yang dia macam sampai 3/4 atau sampai tengah, dan lepas tu ada sikit dekat tebi. Tak, Rasulullah dia sawabir. Dia macam banyak daripada mula-mula sampai hujung dia. Min ghairi qaran. Min ghairi qaran maksudnya di antara dua ni dia bersambung ke atau dia kosong? Dia kata kosong. Min ghairi, tidak ada rambut di antara dua ni, tapi di sini ada satu irq. Apa panggil dia doktor? Urat. Ada satu urat yang dia lalu dekat sini. Kalau Rasulullah marah, urat itu dia akan berisi dengan darah. Kita akan nampak Rasulullah dia macam marah. Ya, nah. Okey, qala aqnal irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammaluhu ashamma kathal lihyati sahlal khaddaini dhali'al fami muflajal asnani daqiqal masrubah ka'anna 'unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Hidung Rasulullah SAW mancung. Di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar, sehingga orang yang kurang memerhatikannya akan menyangka hidung baginda lebih mancung daripada yang sebenarnya. Janggutnya tebal, kedua-dua pipinya mulus, mulutnya lebar iaitu serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang namun teratur rapi. Bulu dadanya halus, lehernya indah, tegak dan kuat. Jazakallah khair. Okey. Ada lagi beberapa sifat yang dia bagi tahu dekat kita. Dia kata aqnal irnain. Al-irnain itu
hidung Rasulullah. Irnan dalam bahasa Arab maksud dia hidung. Okey. Dia kata aqna. Aqna maknanya dia panjang. Okey, dia panjang macam dia bukan yang berduduk. Dia ke depan. Ini satu. Dan dia kata kalau kita nak tengok kepada muka Rasulullah, nur dia akan keluar, tapi sinta nur itu dia dekat hidung Rasulullah. So di sini dia kata lahu. Niha dia kembali ke ke hidung Rasulullah, ke al-irnain itu. Baik. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhu. Sesiapa yang dia tak fokus di atas muka Rasulullah macam asyam, dia macam orang yang sombong. Tapi sebenarnya tidak. Sebab dia yahsabuhu, dia tak tahu macam mana sifat Rasulullah. Okey, tapi daripada mula-mula dia kata oh ni orang kibir ya, dia bersombonglah. Tapi apabila dia bermuamalat, dia akan kata bukan macam tu. Okey. Kathal lihyah. Kalau kita nak tengok kepada jangkut Rasulullah, bukan macam jangkut saya, macam jangkut Ustaz Abu Khadijah. Macam dia kata kath, dia banyak. Okey. Dan sebenarnya Rasulullah dia tinggalkan dia. Macam Ustaz Abu Khadijah. Tinggalkan dia. Tak potong, saya potong sikit. Tapi Rasulullah dia tinggalkan sampai dia akan jadi ke bawah. Okey, kathal lihyati sahlal khaddain. Kalau kita nak tengok pada bibir Rasulullah, dia sahal. Maksudnya tak ada at-taja'id macam orang tua, tahu? Orang tua ada apa panggil dia at-taja'id? Dia macam kerut apa ni apa namanya? Kerut itu apa namanya? Kulit dia macam ya betul. So, orang tua apabila dia dah jadi tua, so kulit dia akan jadi macam masuk ke bawah, naik ke atas, macam tu. Tapi sebenarnya dia kata sahal. Sahal maksudnya kalau ada satu titik air dia akan berlari sampai bawah. Okey. Sahlul khaddaini dhali'al fam. Kalau kita nak tengok kepada mulut Rasulullah, besar sebenarnya. Sorry. So maknanya dia dia sesuai. Kalau kita nak tengok kepada hidung Rasulullah, dia besar. Atau boleh kata panjang. Kalau kita nak tengok ke mulut dia besar. Kenapa? Sebab kepala Rasulullah dia adalah besar. So dia kena sesuaikan di antara semua anggota yang ada dekat kepala. Okey. Daqiq al-masruba. Okey, al-masruba ni rambut yang satu garis, satu line daripada dada hingga pusat, itu panggil dia masrubah. Rasulullah dia ada rambut satu line atau satu garis rambut itu, dan tapi dekat atas sebelah kanan nanti dia akan bagi tahu. Sebelah kanan dan sebelah kiri daripada dada Rasulullah dia tak ada. Sebenarnya tak ada rambut. Okey, tapi yang lain itu dekat sini dia ada sampai pusat. Okey, daqiqul masrubah ka'anna unuqahu. Kalau kita nak tengok pada leher Rasulullah, dia kata jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Dia macam ada cahaya yang keluar, macam cahaya yang keluar daripada al-fiddah, daripada perak. Dia ada nur, dia keluar daripada Rasulullah. Okey. Baik, okey, kita akan sambung sikit. Qala mu'tadilal khilqati badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri 'aridus sadri ba'ida ma bainal mankibaini dhakhmul karadisi anwarul mutajarridi موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. Bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi seimbang, badannya berisi seimbang, perut dan dadanya sama rata, dadanya lebar, kedua bahunya bidang dan sendinya besar. Bahagian badannya yang tidak ditubuhi rambut kelihatan bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat, bulu yang tebal tumbuh seperti garis. Selain bahagian itu, kedua-dua puting susu dan perutnya bersih tidak berbulu. Kedua-dua hasta, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Jazakallahu khairan. Okey, so maknanya di sini dia kata mu'tadil al-khalq. Mu'tadil
Maksudnya di sini harmonik atau wasatiyah boleh kata. Dia harmonik, semua badan dia harmonik. Okey. Dan dia nak explain, dia nak terangkan apa maksud mu'tadil al-khalq. Dia ada bagi beberapa benda. Dia kata badinun mutamasik. Badinun maknanya badan dia berisi dengan daging. Okey? Badinun, tapi dalam masa yang sama dia mutamasik. Bukan badin dia berisi banyak daging sampai dia akan terkeluar daripada badan dia. Macam ada burut yang besar contoh. Atau belakang, dekat belakang dia macam berisi sangat sampai dia akan terkeluar. Itu bukan. Tapi badan dia berisi. Tak ada satu lubang yang ke dalam yang dia kosong. Tak ada, tak nampak. Okey. Sawa'ul batni was sadr. Dia terangkan lagi. Dia kata kalau tengok kepada dada Rasulullah dan perut dia macam sama rata. So maknanya tak ada satu perut yang besar ke depan. Tak ada. Okey. Dan lagi satu, dia kata aridus sadr. Kalau nak tengok kepada dada Rasulullah, dia macam panjang, luas sebenarnya di sini. Daripada bahu kanan sampai bahu kiri, dia macam luas. Okey. Dan lagi satu, dia kata ba'ida ma bainal mankibain. Kalau nak tengok pada pahu sebelah kanan sebelah kiri, dia macam jauh. Maknanya dia besar. Dan lagi satu, dia kata dakhmul karadis. Al-karadis maksudnya joint-joint yang ada dekat badan. Okey, joint-joint itu dia besar sebenarnya dekat sini. Kenapa? Sebab tangan Rasulullah dia adalah besar. So ni dia kena besar. Okey, dia lagi sesuai. Dan dia kata anwarul mutajarrid. Semua badan Rasulullah kalau mutajarrid, kalau dia buka baju, semua badan Rasulullah dia cahaya. Dia nur macam dia keluar daripada badan dia. Mausulu ma bainal labbati was surrati bi sya'ri. Ni sebenarnya al-masrubah. Dia terangkan al-masrubah yang satu line daripada dada sampai pusat. Dan dia kata arith thadiyain. Ini yang saya bagi tahu tadi. Arith thadiyaini wal batni mimma siwa dhalik. Kalau kita nak tengok pada dua dada Rasulullah, sebenarnya tak ada rambut di atas dia. Ari, dia tak ada. So maknanya rambut dia ada dekat tengah. Dan dekat perut Rasulullah sama juga. Dia tak ada, dia kosong. Okey. So dekat atas, di atas dada dan dekat perut tak ada. So ada line sahaja yang dekat tengah sahaja. Dan dia kata mimma siwa dhalik. Okey. Sekarang kita akan sambung kepada sifat yang seterusnya. Qala ash'aru adh-dhira'aini wal mankibaini wa a'ali as-sadri tawilu az-zandaini rahbu ar-rahati shathnu al-kaffaini wal qadamain سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء. Okey, tadi sambung daripada kedua-dua hasta, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar, kedua-dua telapak tangan dan kakinya terasa tebal, jari jemarinya panjang, lekukan telapak kakinya bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Kedua-dua kakinya halus mulus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Itu saja. Okey, di sini dia kata asy'aru adh-dhira'aini wal mankibain. Okey, sekarang kalau kita nak tengok pada tangan Rasulullah. Okey, dia ada rambut, dia kata ya, ada rambut. Dan bahu sama juga. Asy'aru adh-dhira'ain, tangan dan bahu, al-katifain. Dua-dua dia berambut sebenarnya. Dan yang seterusnya dia kata wa a'ali as-sadr. Sebenarnya dekat sini, dekat atas, dua-dua dia ada rambut. Tadi dia kata tak ada. Tak ada dekat dada, dekat bawah. Tapi kalau dekat atas sini, dua-dua ni dia ada rambut. So rambut dekat bahu atas dan dekat dekat yang atas pada dada dan untuk tangan. 3 tempat dekat atas. Tapi dekat bawah sini, dekat dada yang bawah tak ada. So maknanya dekat atas sahaja dan satu lain dekat tengah. Ya. Dia kata wa a'ali sadr tawiluz zandain. Kalau nak tengok pada tangan Rasulullah, dia panjang sebenarnya. Dia tawiluz zandain, dia kuat.
Kalau kita nak tengok dari sini, dia panjang dan kuat. Dan lagi satu, dia kata rahbur raha. Okay, macam mana tangan Rasulullah? Tangan Rasulullah dia macam lembut sangat. Dia besar sebenarnya. Macam dia kata syathna al-kafain. Betul tak? Yang minggu lepas. Dia kata syathna. Dia besar. Kalau dia nak salam, kita akan rasa macam ada daging. Bukan yang kita salam dengan tulang. Bukan yang dia keras punya. Kalau tulang dia keras. Tapi dia berdaging. Kalau salam, rasa macam lembut. Dan dia kata al-kafaini wal qadamain. Dan kaki Rasulullah sama. Dua-dua dengan sifat yang sama. Dia macam besar sikit. Okay. Sa'ilul atrafi atau sya'ilul atraf. So semua anggota badan Rasulullah, kaki dan tangan, dua-dua sebenarnya dia panjang. Dan panjangkan dia macam sama. Bukan yang tangan dia lebih tinggi, lebih panjang pada kaki, tak. Dia macam luas yang sama. Khamsanul akhmasain. Al-khams sebenarnya tahu dekat kaki kita daripada bawah ada satu tempat yang dia tak sentuh lantai. Apabila kita jalan, dia tak sentuh. Dia kata kalau tengok kepada tempat itu sebenarnya dia tinggi, dia tak sentuh, sama macam kita. Maksudnya Rasulullah dia bukan macam Al-Masih, macam Nabi Isa. Nabi Isa tempat itu dekat kaki dia tak ada. Dia terus lurus. Kalau dia jalan di atas lantai, dia akan jalan 100% dengan lantai. Tapi Rasulullah tak. Dia ada satu bahagian itu, khamsanul akhmasain. Dan lagi satu dia kata masihul qadamain. Maksudnya dekat kaki Rasulullah. Tahu, ramai orang kalau dia jalan banyak atau tak pakai stokin, lama-lama dia akan ada macam terluka atau ada beberapa becah dekat belakang. Calar. Dia? Calar. Calaran. Okay. Ada dia macam calar itu, dia ada. Benda itu tak ada dekat kaki Rasulullah. Dia macam masih, dia macam lurus, dan yambu anhumal ma. Kalau kita letak satu titik di atas kaki Rasulullah, dia akan berlari. Mengalir. Dia akan mengalir, tak berhenti, tak masuk dengan satu satu lembah. Tak ada benda itu. Dia akan pergi sampai terakhir. Okey. Dan idza zala qal'an. Kita ada baca ni atau belum? Rasanya dah baca. Belum. Okey. Dia kata idza zala qal'a atau qala'a yakhtu takaffiyan wa yamshi hawna. Dhari'ul mishyati idza masha ka'annama yanhattu bin sabab wa idza iltafata jami'an khafidut tarfi نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. Apabila Rasulullah SAW berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Baginda melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang serta tawaduk. Jikalau baginda berjalan, pergerakannya cepat, iaitu seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Apabila baginda menoleh sekiranya dipanggil, baginda akan memalingkan kedua-dua bahunya serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Pandangan matanya terarah ke bawah. Baginda menundukkan kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang ke langit. Setiap penglihatan baginda adalah pengamatan penuh makna. Apabila berjalan bersama, Rasulullah SAW berjalan di belakang para sahabatnya. Baginda yang lebih dahulu memberi salam kepada orang yang ditemuinya. Hadis Tirmizi. Naam, jazakallah. Okey, lagi satu dia kata idza zala qala'a. Apabila Rasulullah dia jalan, dia akan angkat kaki dia dan turun. Angkat, turun. Itu qala'a. So dia kuat, bukan satu orang yang macam dah penat atau satu orang yang tak kuat. Tak. Rasulullah sebenarnya walaupun dia penat, walaupun tak, dia akan angkat kaki dia. Dan yakhtu takaffiyan. Kalau Rasulullah dia berjalan, dia akan berjalan dengan cara yang nature, yang biasa pun dia.
tak membuatkan segera, dalam masa yang sama dia tak mahu jadi lambat. Dia macam biasa. Okey. Wa yamshi haunan. Haunan maksudnya dia macam sifat ibadur rahman. Kalau mereka berjalan tak ada kibar, tak ada kacau orang yang lain, dia macam dia akan jalan haunan. Dan dhari'ul misyah. Dhari'ul misyah, kalau langkah Rasulullah dia besar sebenarnya. Wasi', dhari', dia besar. Walaupun Rasulullah dia tak mahu atau bukan tak maksud dia untuk membesarkan langkah dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dia dengan langkah yang besar. Dan itu biasa dengan kaki yang panjang. Sebab tadi kita kata kaki dan tangan Rasulullah adalah panjang. So maknanya masa yang dia nak jalan, so langkah Rasulullah adalah besar. Sahabat yang lain, kalau kaki dia tak besar, maknanya langkah dia tak besar juga. So masa yang dia nak ikut Rasulullah, mungkin 2 langkah daripada sahabat macam 1 langkah daripada Rasulullah. Macam tu. Itu kenapa dia akan jadi laju atau Rasulullah dia macam bersegera masa yang dia nak berjalan. Okey, idza masya ka'annama yanhattu, misalnya dia bagi tashbih di sini. Dia kata kalau Rasulullah dia jalan macam satu orang dia turun daripada bukit. Macam mana? Dia macam bersegera, dia sama juga. Wa idzal tafata, lagi satu sifat yang sangat penting sebenarnya. Masa yang satu orang panggil Rasulullah sebelah kanan sebelah kiri, Rasulullah tak tak berpaling muka sahaja. Tak, dia akan berbaring semua badan. Kalau satu orang daripada sebelah kanan, idzal tafata jami'an, semua badan dia akan bergerak. Okey, khafidut tarfi. Macam mana masa yang Rasulullah dia nak tengok, ni mata Rasulullah, macam mana dia Rasulullah tengok. Dia kata selalu Rasulullah dia tengok ke bawah. Okey, jullu nazarihi al-mulahadha. Yang majoriti daripada masa yang Rasulullah dia tak nak tengok, bukan Rasulullah dia tengok nak tahu apa detail dia, kenapa macam tu, dia nak kritik setiap benda yang ada depan dia. Tak. Mulahadha, dia nak tahu sahaja. Tak fokus, tak ikut. Bukan yang satu orang selalu dia tengok ni masuk dari mana, dia keluar daripada sana. Tak. Dia nak tahu saja. Al-mulahadha. Kalau dekat terjemahan dia kata macam mana Ustaz? Dia kata di sini pengamatan penuh makna. Penuh makna. Tapi kalau kepada saya faham daripada perkataan al-mulahadha, Rasul dia nak tahu sahaja. Orang yang datang, orang yang pergi, kalau orang perlukan satu bantuan, Rasulullah bantu, macam tu sahaja. Tak tengok macam nak kritik, nak bagi tahu, nak ganggu, bukan macam tu. Wallahu alam. Dan lagi satu dia kata yasuqu ashabahu. Kalau Rasulullah dia berjalan dengan jemaah, tempat Rasulullah dia dekat mana? Okey, dia kata yasuqu. Yasuqu maknanya Rasulullah dia dekat belakang dan sahabat Rasulullah dia dekat depan. Sebab dalam bahasa Arab kita ada 2 perkataan, saqa dan qada. Kalau qada, ketua dekat depan dan tentera dekat belakang. Tapi kalau saqa, terbalik. Tentera dekat depan dan ketua dekat belakang. Ni di sini dia memakai perkataan yasuqu. So maknanya Rasulullah bersama dengan sahabat. Dia bukan dekat depan, bukan betul-betul dekat belakang. Tak. Dia di dalam as-saqa. Dalam bahasa Arab kita panggil dia as-saqa, yakni di antara mereka. So ada beberapa orang depan Rasulullah berjalan dan ada beberapa orang dekat belakang dan sebelah kanan sebelah kiri. So Rasulullah dia macam dekat tengah. Okay? Dan sifat yang terakhir dia kata wa yabduru man laqiya bis-salam. Yabduru di sini maksudnya dia mula. Kalau dia nampak satu orang datang, Rasulullah terus mula dan bersegera bagi salam dekat dia. Kenapa? Sebab dia nak dapat mahabbah. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dia nak ajar kita tentang satu benda, kalau kita ikut atau amalkan dia, kita akan dapat mahabbah di antara kita. Apa dia? Rasulullah dia kata afshus salama bainakum. Afshu maksudnya sebarkanlah salam itu walaupun orang yang kita tak kenal. Okey, kalau kita nak tengok kepada orang Melayu, selalu mereka akan buat dengan kepala macam tu. Atau dia senyum sahaja. Tapi kalau kita nak ikut sunnah Rasulullah, bagilah salam. Okey, sebab salam itu adalah doa. Doa, kamu orang yang depan kita dia akan dapat selamat. Apabila dia jawabkan,
maknanya dia macam terima doa kita dan dia membalas yang balik kepada, atau dia harap yang sama kepada kita. Wallah. Nah. Okey, kita akan sambung. Alhamdulillah, ni sebenarnya hadis kalau nak tengok pada beberapa masyayikh atau asatizah, mereka akan bawa hadis ini sahaja daripada Syama'ilun Nabi dan mereka akan terangkan, mungkin akan ambil 1 jam untuk terangkan hadis ini sahaja. Sebab ada banyak makna yang ada di sini, banyak sifat yang di sini, yang kita kena fokus di atas dia. Tapi yani ilmu saya tak banyak, so tak sampai 1 jam. 10 minit cukup. Allah. Okay. Nah, حديث seterusnya قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب. Baik. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah SAW adalah seorang yang bermulut lebar, bermata lebar dan bertumit tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, iaitu dia bertanya kepada seorang perawi, apakah yang dimaksudkan? Ya, Syu'bah. Anak murid dia Syu'bah bin al-Hajjaj. Ya. Aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang besar, mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar, iaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit tipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Hadis Muslim dan Tirmidzi. So maknanya Al-Imam Tirmidzi dia dah sebenarnya terangkan maksud dali'ul fam, ashkal al-ain, manhus al-aqib. Dia bagi 3 sifat sebenarnya. Ni Sayyiduna Jabir bin Samurah. Anak murid pada Simak bin Harb daripada At-Tabi'in ialah Syu'bah bin al-Hajjaj. Ni Syu'bah bin al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil hadis. Dia tanya, macam mana? Dia terangkan 3 sifat itu. Sebenarnya cara Al-Imam Simak untuk terangkan yang pertama dan yang ketiga betul sebenarnya. Yang dia kata lebar maksudnya besar. Okey, faham, tak ada masalah. Dan yang ketiga dia kata manhusul aqib, dia kata daging yang dekat belakang kaki dia macam tak banyak, dia sikit, dia nipis. Macam satu line dekat belakang, dekat sana. Tapi yang kedua dia tak beberapa jelas atau tak beberapa betul. Kenapa? Sebab ashkalul ain dalam bahasa Arab maksudnya warna putih yang ada di dalam mata dia ada beberapa warna merah. Itu maksudnya ashkal. Tapi di sini dia tafsirkan dia yang tepi dekat sana dia panjang. Tawilu syiqqil ain. Tapi tak tahu ni macam ni opini yang boleh kata pandangan Al-Imam Simak bin Harb. Tapi kalau nak ikut bahasa Arab, ashkalul ain maksudnya warna putih yang ada di dalam mata dia bercampur dengan merah. Wallahu a'lam. Nah. Okey, hadis yang seterusnya qala haddatsana Hannad bin As-Sari qala haddatsana Abthar bin Al-Qasim an Ash'ath yani ibn Sawar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. Jabir bin Samirah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Waktu itu baginda memakai pakaian merah. Aku memandang baginda dan bulan sedia berganti. Menurutku baginda lebih indah daripada bulan purnama. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, sebenarnya bukan untuk bulan purnama sahaja, semua benda. Kalau kita nak membezakan di antara dia dan Rasulullah dia lebih cantik pada semua. Ya, sebenarnya. Tapi
sebenarnya sahabat Rasulullah mereka nak mendekatkan makna kepada kita. Sebab kalau kita tak buat tashbih di antara dua benda, kita tak faham sangat. So kena letak satu contoh, baru kita akan tahu macam mana Rasulullah. Tapi contoh itu tak sama. Rasulullah dia lebih pada contoh itu. Wallahu a'lam. So di sini dia selalu sahabat Rasulullah kalau mereka nak terangkan sifat Rasulullah, dia akan mentashbihkan Rasulullah dengan apa? Dengan bulan. Kenapa? Sebab bulan itu macam lembut, tak ada dekat waktu yang yang selesa, dia tak panas. Dia selalu dia akan kata macam idhiyan. Idhiyan maksudnya bulan yang bernama. Dan yang kedua dia kata alaihi hullatun hamra. Rasulullah dia pakai satu hullah. Kita dah terangkan apa makna hullah sebelum ni, dan berwarna apa? Merah. Tapi macam yang saya bagi tahu sebelum ni, dia bukan yang yang penuh dengan merah. Ada satu warna yang dia masuk sekali. Macam satu line putih atau satu line hitam. Sebab Rasulullah dia naha anil mayathiril humur. Naam. Dan apabila sahabat itu Jabir bin Samurah, dia tengok pada bulan dan Rasulullah dalam masa yang sama depan dia. Dia kata Rasulullah dia lagi cantik. Kalau dekat zaman kita sekarang, kalau nampak bulan yang bernama, kita duduk tengok lama, betul tak? Beberapa kali kita tengok. Tapi kalau Rasulullah ada lagi. Wallahu a'lam. Naam. Okey, hadis yang seterusnya, qala haddatsana Sufyan bin Waki' qala haddatsana Humaid bin Abd Arrahman الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. Abu Ishaq berkata ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, adakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Al-Bara' menjawab, tidak. Wajah baginda bahkan bagaikan rembulan. Ya, tengok adab sahabat Rasulullah. Sebenarnya bulan dan pedang dua-dua dia ada kilauan. Orang itu daripada at-tabi'in, dia nak tanya, ada cahaya, ada kilauan yang dia keluar daripada muka Rasulullah. Dia kata, ya, sebenarnya dua-dua ada kilauan. Tapi apabila dia mentashbihkan dia dengan pedang, dia tak mahu. Sebab pedang itu satu benda yang keras, satu benda yang akan pukul orang yang lain, bunuh orang yang lain, dia tak mahu sebenarnya. Okey, ini satu sebab kenapa dia kata la bal mithmal. Dia kata tidak. Sebab yang pertama, sebab dia keras. Yang kedua, pedang itu dia macam dia macam panjang. Tapi kalau nak tengok pada bulan, dia macam bulat. Muka Rasulullah dia berbulat, bukan yang dia macam panjang. Dia nak kata macam tu. Wallahu a'lam. Baik. Hadis yang seterusnya, qala haddatsana Abu Dawud al-Masahifi Sulaiman bin Salm qala haddatsana an-Nadr bin Shumail عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. Boleh buka mic Ustaz? Tersilap. Okey, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak dan rambutnya ikal beralun. Ya, di sini Sayyidina Abu Hurairah dia kata abyad, putih, tapi sebenarnya yang kita belajar tadi azharul laun. Ya, putih tapi yang bercampur atau bersinar dengan dengan merah sikit. Kemerah-merahan. Ka'annama sigha. Kalau nak dia bagi satu contoh, dia kata dia macam perak, rajil asy-sya'ar. Ni rambut Rasul dia ikal tapi diperlukan untuk sikatkan dia. نعم. حديث yang seterusnya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام
فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Rasulullah SAW menyatakan, sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Musa alaihissalam kelihatan seperti seorang lelaki dari suku Shanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, iaitu maksudnya Rasulullah SAW sendiri. Aku juga melihat malaikat Jibril alaihissalam, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihya. Hadis Muslim. Okey, jazakallahu khairan. Okey, di sini dia Rasulullah dia ada nampak, okey, ada nampak nabi-nabi yang Rasulullah dia terangkan sifat-sifat mereka. Tapi kalau kita nak tengok perkataan urida, apa maksud urida ni? Rasulullah dia jumpa mereka dekat mimpi atau masa yang dekat Isra' dan Mi'raj. Khilaf di antara ulama kita. Okey? Dan Rasulullah dia terangkan, dia kata Nabi Musa dia macam rijali Shanu'ah. Shanu'ah ni satu kabilah dekat Yaman yang badan mereka tak besar sangat dan tak nipis sangat. Dia macam di antara dan sifat mereka macam kuat. Kalau di dalam Quran Rasulullah apabila Nabi Musa dia jumpa satu orang yang dia kacau, satu orang daripada Bani Israel, Nabi Musa dia kata, okey, tebilah. Dia buat macam tebilah, dia mati. Sebenarnya badan dia kuat. Okey, ni Nabi Musa. Dan yang kedua dia kata Nabi Isa. Nabi Isa dia kata dia macam Sayyidina Urwah bin Mas'ud. Sayyidina Urwah bin Mas'ud ni dia masuk Islam dalam masa yang sama dengan Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq. Ramai kabilah daripada orang Arab mereka datang ke Madinah nak hancurkan, nak habiskan semua orang Islam. Tapi Sayyidina Urwah bin Mas'ud dia datang dekat masa itu dan dia kata, ya Rasulullah, saya dah masuk Islam. Apa boleh buat? Dan Rasulullah dia kata, khadzil anna mastata'at. Okey, cubalah kalau boleh pecahkan semua kabilah ni yang mereka dah bersatu di atas kita dan mereka akan jadi pecah-pecah. Dia kata okey, dan dia pergi. So amalan dia sebenarnya dia tolong sangat untuk orang Islam hari itu. Ni Sayyidina Urwah bin Mas'ud, boleh baca tentang macam mana sifat dia. Dan lagi satu Nabi Ibrahim. Rasulullah selalu suka kalau sifat Rasulullah sifat khalqiyah atau khuluqiyah, tentang badan atau tentang akhlak. Kalau dia macam Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim dia adalah Khalilullah. Dia kedudukan dia sangat tinggi sebenarnya. Allah mencintai Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab selalu dia jaga tauhid. Selalu dia fokus di atas akidah. Dia tak mahu bercampur apa-apa benda. Tak mahu bersyirik dekat sana. So Rasulullah dia suka kalau dia jadi macam Nabi Ibrahim atau dia ikut sunnah Nabi Ibrahim. Okay? Dan yang terakhir sekali dia kata Jibril. Jibril ni kalau nak ikut satu hadis, masa yang Jibril dia buka semua wing-wing dia dah tutup. Tak nampak langit. Dia sangat besar. Tapi kalau kalau malaikat Jibril dia nak datang ke Rasulullah, dia akan bawa satu muka atau satu sifat satu sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi daripada Bani Kalb. Okey, Sayyiduna Dihya dia sangat cantik. Badan dia, muka dia, so dia pakai muka yang sama dan dia datang kepada Rasulullah. Okey, nah. Okey, hadis yang seterusnya qala haddatsana Sufyan bin Waki' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id al-Jurairi
قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat baginda selain aku, iaitu Tufail. Sa'id Al-Jurairi berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Abu Tufail menjawab, baginda putih, iaitu kulitnya, tampan dan postur tubuhnya sedang. Hadis riwayat Muslim. Naam. Jazakallahu khairan. Okey, Sayyiduna Abu Tufail. Apa dia kata di sini? Ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Tidak ada satu orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang dia nampak Rasulullah dekat masa itu bila dia pada 100 tahun 100 Hijrah. So, dia sahabat yang terakhir ni Sayyidina Abu Tufail. Dia Amir Ad-Dawsi. Amir Ad-Dawsi, dia orang yang terakhir daripada sahabat Rasulullah yang dia wafat di Mekah. Nanti ada lagi satu sahabat, insya-Allah hadis yang bab yang seterusnya insya-Allah minggu depan, ada lagi satu sahabat, dia sahabat yang terakhir yang dia telah wafat di Madinah. Tapi kalau dekat Makkah, ini sahabat yang terakhir. Itu kenapa dia kata ma baqiya, tidak ada sesiapa orang. Alal ard, al-ard maksudnya tanah Makkah, tanah suci. Tak ada orang. So dia tanya dia, macam mana sifat Rasulullah? Dia bagi dia 3 perkataan sahaja. Dia kata kana abyada, ni tentang warna Rasulullah, warna kulit warna kulit baginda. Satu. Yang kedua, malihan. Ni tentang kecantikan Rasulullah. Yang ketiga, muqassadan. 3 perkataan, so cukup kalau kita nak yang conclusion sahaja, yang kesimpulan bunyi. Dia kata di sini abyada, kalau warna kulit dia putih atau lagi dekat pada putih. Yang kedua, dia cantik. Semua sifat dia malih. Dia cantik semua badan dia. Dan yang terakhir muqassadan. Dia macam harmonik. Muqassadan maksudnya mu'tadilan atau wasatan. So dia semua harmonik. Tak boleh jumpa macam satu bahagian dia besar, satu bahagian kecil. Tak. Dia semua harmonik. Muqassad. Nah. Okey, hadis yang seterusnya dan sebenarnya hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ada renggang jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Jazakallah. Okey, sebenarnya saya terlepas tadi dekat hadis Hind bin Abi Halah. Ada satu perkataan, dia kata muflajal asnan. Muflajal asnan maksudnya di antara gigi-gigi Rasulullah ada macam kosong, atau dia tak rapat, tak sangat rapat. Dia macam ada apa panggil dia doktor? Jarak. Ada kosong. Apa dia? Ada jarak. Jarak. Ya. Baik. So dia ada jarak di antara gigi-gigi, itu muflajal asnan. Saya lupa nak terangkan dia tadi. Dan di sini dia kata aflaj. Aflaj maksudnya di antara gigi dia ada jarak. Bukan sangat rapat. Okey. Dan sifat itu sebenarnya baik untuk untuk mulut atau untuk gigi. Dan dalam masa yang sama Rasulullah dia melarangkan kita kalau satu orang atau satu perempuan dia nak mahu buat jarak-jarak itu di antara gigi. Itu taghyiru khalqillah, dia nak tukar
cara yang Allah mencipta kita. So lebih baik kalau kita tinggalkan macam mana yang Allah bagi kepada kita. Naam. Dia kata aflaja ats-tsaniyatain idza takallam. Kalau Rasulullah dia bercakap, kita akan nampak macam nur. Dia akan keluar di antara gigi-gigi itu. Tapi nur itu khilaf di antara ulama kita. Apa maksud berkataan nur dekat sana? Ada beberapa ulama dia kata nur yang hakiki, yang benar punya. Kita boleh nampak satu cahaya yang dia keluar daripada mulut Rasulullah. Tapi ada lagi satu opinion yang dia kata bukan. Nur itu maksudnya nurul hidayah, nurul al-iman, nur yang menunjuk kepada kita atau memberi iman kepada kita, bukan satu satu nur yang betul-betul. Kenapa? Sebab kalau kita nak tengok masa yang Sayyidatuna Aisyah dia bangun tengah malam dan dia tak dapat Rasulullah sebelah dia. Jadi Rasulullah hilang. Dan dia keluar cari mana Rasulullah. Dia masuk masjid dan dia cari mana Rasulullah. Dia kata fawaqa'at yadi ala qadamihi. Dia terjumpa dan dia sentuh Rasulullah, dia dekat kaki dia sambil bersujud, dan Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ya muqallibal qulub. Rasulullah dia sedang berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. So maknanya kalau ada cahaya atau nur yang dia keluar daripada badan Rasulullah, tak payah Sayyidatuna Aisyah dia akan cari mana Rasulullah. So sebenarnya ada dua opinion. Tapi wallahu alam yang lagi jelas di sini boleh kata nur itu nurul hidayah, nurul iman, bukan nur yang hakiki yang yang benar punya, bukan. Wallahu alam. Di dalam benda yang terakhir untuk hadis yang di sini, Al-Imam Tirmidzi kalau di dalam terjemahan dia buang isnad. Tapi kalau kita nak tengok Al-Imam Tirmidzi dia syekh dia di dalam hadis ini yang dia meriwayatkan melalui dia ialah Abdullah bin Abdurrahman. Siapa ni Abdullah bin Abdurrahman? Sebenarnya Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi. So maknanya adakah ulama kita mereka meriwayatkan satu hadis daripada ulama yang lain? Ada. Al-Imam Abi Daud dia meriwayatkan beberapa hadis di dalam buku dia Sunan Abi Daud daripada Al-Imam Al-Bukhari. Okey? Dan sama juga tengok Al-Imam Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah dia meriwayatkan beberapa hadis daripada Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi dia ada Musnad Ad-Darimi. Macam tu. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu, ilmu agama dia macam rahim yang dia keluarkan banyak ulama dan mereka akan share sebenarnya. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Okey, so kita baru habis bab yang pertama. Dah ambil 2 jam sebenarnya. 1 jam minggu lepas dan 1 jam minggu ni. Tapi insyaAllah nanti mungkin kita akan laju sikit. Tapi dekat mula-mula ni macam asas kita nak membina di atas dia. Okay, dan nanti hadis-hadis seterusnya dia macam kita akan laju sikit, wallahu a'lam. Dan tak ada sebenarnya hadis yang nanti, tak ada hadis yang panjang macam hadis-hadis yang ada dekat bab yang pertama, wallahu a'lam. Okey, itu insyaallah jazakumullah khairan. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Al-Fadil Abu Khadijah dan semua ahli pondok At-Tawabin. Insyaallah kita akan jumpa pada minggu depan dengan hari yang mulia, hari Jumaat biidznillah taala, dan kita akan sambung dengan bab yang kedua biidznillah. Subhanakallah wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Sanallahu ilaik. Jazakumullah khair. Jazakumullah. Jazakumullah. Pada pelajar-pelajar minta isi kedatangan minta isikan kedatangan. Ada link dia dalam sama ada link ni saya akan letak dengan video nanti dengan video, ataupun di sini pun boleh letak sini ke Syekh? Link boleh, kalau dalam chat dia akan sampai dekat sana. Dia akan sampai dekat YouTube. Okey. Okey, dalam link ini jadi boleh tulis ini private bukan yang private ni. Yang macam mana nak atas ni dekat bawah ada, tak ada lah. bukan private chat, yang
Ada lagi satu. Tapi Ana Ada tak bintang. ada. Ana tak boleh Oh, tak ada. Oh. Mungkin saya boleh forwardkan dalam Okey, boleh usah hantar saya apa nama itu link ada itu saya. dalam private chat tu ada. Just Private chat. Okey. Ya, betul. Ada. Baru sampai ya. Okey, sekejap Ustaz, saya akan hantar. Sebab hari ini saya buka dari phone. Ada sampai. Boleh buka mic Ustaz? Ustaz boleh buka mic? Saya tak dengar. Ya, boleh, alhamdulillah. Yang ni cuma dia bukan jadi link lah, dia kena copy link itu, kemudian paste pada website, dia akan keluar apa tu dokumen tu ya, untuk tanda tangan, untuk kata tangan, insyaallah. Baik, jazakallah khair Syekhna. كتب الله أجركم. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.